Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya kita dapat pada malam ini meneruskan diskusi ataupun bicara bersama dengan sahibus samahah mufti sempena program Nusa Citra anjuran Kementerian Perpaduan Negara. Yang saya hormati dan saya alu-alukan tidak lain dan tidak bukan sahibus samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mufti Perlis yang akan memberikan pandangan dan juga pendapat dan lontaran idea dalam bicara bersama Mufti pada malam ini. Juga tak dilupakan Datuk Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Selamat datang Datuk. Datuk Kamarul Bahrain A. Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia. Dan juga Encik Rezaimi bin Hamad, Timbalan Ketua Pengarah. Dan juga Dif-Dif Kehormat dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini untuk memeriahkan lagi majlis. Datuk ada sebut tadi kalau kita tengok dengan kehadiran macam ni mungkin kita nak bagi ruang untuk hadirin yang hadir. Tuan-tuan dan perempuan yang mungkin ada nak mendengarkan pandangan atau pendapat mungkin boleh melontarkan soalan kepada Datuk selepas saya buka ruang nanti. Tapi sebelum itu saya nak mukadimah dulu dalam bicara bersama dengan Mufti pada malam ini. Tajuk yang kita diberikan ialah perpaduan dalam kepelbagaian agama dan bangsa. Satu perkara yang kita tak dapat nafikan, Malaysia amnya, Perlis khususnya memang terdiri daripada pelbagai latar masyarakat. Di Perlis sendiri kita ada masyarakat Siam, kita ada komuniti Chinese, kita ada komuniti India, kita ada dominan majoritinya Melayu dan juga kaum-kaum yang lain. Dari sudut agama juga kita ada pelbagai latar. Kita ada Muslim, Islam, kita ada Buddha, kita ada Sikh, kita ada India, ada Gurdwara di Kangar, kita ada Wat, Siam, kita ada gereja juga di Perlis, ada komuniti Kristian, kita juga ada Bahai. Saya difahamkan ada Bahai. Jadi banyak latar agama yang wujud di Perlis ni walaupun negerinya kecil tetapi latar masyarakatnya begitu rencam dan pelbagai. Jadi untuk nak memulakan bicara bersama sahibus samahah Mufti pada malam ini, yang saya rasa bersama dengan kita juga penonton-penonton yang mengikuti secara langsung di Pro Media Tajdid. Jadi kalau tuan-tuan yang mengikuti di sini boleh tolong share di Facebook masing-masing. Saya ingat kita tak boykot lagi kot Facebook kan. Jadi boleh share di Facebook, di page tuan-tuan. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada bicara bersama Mufti pada malam ini. Kita juga dari sudut Al-Quran tak dapat nafikan bangsa yang pelbagai ini wujud ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada warna kulit yang pelbagai, latar masyarakat yang berbeza, budaya yang rencam. Ini semua ialah ciptaan Allah. Allah menjadikan kita berbeza. Allah menjadikan kita berlainan antara satu sama lain. Tapi tajuk malam ini dia timbulkan isu perpaduan. Dan perpaduan ni saya nak sebut sikit lah, sangat penting dalam negara yang majmuk ini. Sebab itu kita ada kementerian khas yang menjaga soal perpaduan ni, Kementerian Perpaduan Negara. Ada menteri yang bertanggungjawab. Daripada kecil lagi kita mendengar tabika perpaduan. Jadi soal perpaduan ni soal yang besar dalam negara yang sangat sensitif dan juga kita tengok mutakhir ini agak suhunya agak tegang. Mungkin Datuk boleh memberikan sedikit mukadimah dalam diskusi ini. Kalaulah Tuhan menjadikan kita berbeza, Tuhan menjadikan pelbagai bangsa, budaya dan bahasa, kenapa kita perlu kepada perpaduan? Untuk apa perpaduan? Sedangkan secara fitrahnya kita berbeza. Jadi mungkin Datuk boleh mulakan dengan sedikit mukadimah itu supaya kita boleh faham
jalan tuju kepada diskusi pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi Tuan Moderator Ustaz Mak Rizal, yang dihormati dan diraikan yang berbahagia Datuk Azman Yusuf, Muhammad Yusuf, selaku Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan, yang juga diraikan Datuk Kamarul Bahrin bin Abu Kasim, yang datang jauh daripada Kuala Lumpur, dan juga saudara Encik Razaimi. Saya ni, bila saya duduk di sini ni, saya nampak jauh kat belakang ni tak apa clear. Saya berdiri boleh kah? Ha? Berdiri nampak sikit kot no? Jadi senang tak kira depan nak tanya. Boleh Ustaz Mat? Boleh. Saya tadi masa menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sembang dengan Datuk Azman, kata kok mana muzium jadi tajuk perpaduan. Saya duk faham muzium ni nak cerita pasal muzium lah. Datuk Azman kata tak, sekarang ni muzium dia duduk di bawah Kementerian Perpaduan, dan kerajaan yang ada hari ini mungkin melihat pada satu angle yang lain bagaimana ia sebagai satu aset yang mungkin boleh digunakan untuk menyatukan rakyat, mungkin kerana ada kaitan tentang memahami latar budaya dan seumpamanya. Kerana saya ni orang minat muzium juga. Banyak muzium di London tu, saya rasa saya dah pergi lah bila saya pergi London. Dan saya antara muzium yang menarik, saya nak cerita sikit lah, ialah Museum of Medieval Torture, iaitu di Prague, Czech Republic. Iaitu satu muzium tentang menceritakan bagaimana alat-alat dan cara yang telah digunakan oleh manusia-manusia yang lepas, termasuk khususnya di dalam sejarah Kristianiti sebelum mereka bergerak kepada zaman Renaissance dan zaman perubahan mereka. Ini siapa yang belajar sejarah mereka akan tahu tentang ini. Sebelumnya berlaku terutamanya berlaku kebangkitan pemisahan di antara church dan power. Muzium itu mempamerkan bagaimana macam mana torture yang dibuat, seksaan terhadap manusia pada zaman dahulu. Macam mana kalau nak bunuh orang tu, bakar dia, buat alat khas macam lembu lah, macam apa, bubuh dalam tembaga tu, tutup dia, bakar kat bawah sehingga dia masak. Buka dia bekas tu dengan duri-duri dia, besi-besi yang tajam, tikam muka mereka. Dia mau mati dalam terseksa. Macam mana nak gaji sikit-sikit, nak panggang orang tu supaya mati sikit-sikit. Kalau perempuan diangkat kaki naik ke atas, digaji di tengah, dipakaikan dengan cawat besi kalau sekiranya suami tak ada kerana dia tak percaya pada isteri. Kehidupan dahulu yang very cruel, sangat kejam, brutal, yang telah dilalui oleh masyarakat dahulu. Mereka bunuh, sebahagian besar itu membunuh sesama mereka, satu bangsa dengan mereka. Sebab itu agama kata, wa idza qataltum innallaha katabal ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah menulis ihsan bagi setiap perkara, menulis simpati dan kesian. Bila kamu bunuh, elokkan bunuh kamu. Sebab itu Islam beheaded itu, pancung tu,
Dia pantas, nampak menakutkan, tapi pantas. Pantas. Habis. Kita tengok gerun, bukanlah kita nak suruh pancuk orang, tapi maksud dia tu habis lah, tak rasa apa dah. Kerana dia tak mau penyiksaan itu. Penyiksaan. Tapi banyak dalam agama yang ada penyiksaan. Ada agama, mungkin ada amalan-amalan lain, saya tak mau sebut. Kalau isteri mati, kalau suami mati, isteri dibakar sekali, dan manusia kejam dalam sepanjang sejarah. Itu cerita pasal muzium sikit lah. Itu salah satu muzium yang mungkin di Perlis ni kita boleh juga cari satu niche untuk buat muzium yang lain sikit. Muzium basikal ke, muzium apa ni, Datuk Azman dia ada lots of good idea tentang benda-benda macam ni kan. Mungkin orang boleh melawat Perlis untuk lihat. Saya nak sentuh pada soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad tadi. Allah ciptakan kita manusia ini bukan, walaupun bapa kita Adam, tapi akhirnya kita ada, bukan saja berbangsa-bangsa, kita ada berkabilah-kabilah. Bukan kita ada race, nation, kita ada clan, kita ada tribe. Kita ada Melayu, ada apa jenis Melayu dia, kan? Melayu Bugis, Melayu apa, banyak Melayu lah yang ada, kan? Banyak jenis Melayu yang ada. Arab sendiri ada berapa jenis Arab. Europe sendiri ada berapa jenis. Afrika sendiri berapa banyak kabilah mereka. Allah kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila. Inna khalaqna, kami jadikan, khalaq ni kami ciptakan kamu lelaki dan wanita. We created you male and female, lelaki dan wanita, laki dan perempuan. Daripada lelaki dan perempuan tu Allah kata, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Bukan saja ada bangsa, ada race, ada tribes, ada puak-puak lagi, dari pecahan-pecahan bangsa tu, ada etnik dia lagi. Kenapa banyak sangat Allah cipta? Supaya kamu fight each other? No, li ta'arafu, supaya kamu mengenali antara satu sama lain. Saya nak kenal apa antara satu sama lain? Saya tengok dia, saya tahulah dia manusia. Saya kenal, saya kenal cara dia. Mungkin cara dia tak sama. Orang Arab punya cara tak sama dengan orang Melayu. Orang India dengan orang Cina mungkin tak sama. Supaya kita mempelajari antara satu sama lain, dan daripada pelajaran itu manusia mengkayakan pengetahuan mereka dan mengkayakan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Itu agama. Tapi Allah kata yang mulia, yang paling bertakwa. Kita belajar daripada orang lain. Ada benda, hatta di dalam fiqh Islam, dalam fiqh, saya selalu buat contoh yang very klasik dan common, semua banyak orang tahu. Agama kata, agama larang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Nabi laknat, kan? Al-mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Lelaki yang serupa, lelaki dah duk pi tiru jadi perempuan, perempuan yang duk tiru jadi lelaki. Ini sebenarnya topik lain, tapi saya nak cerita very serious sikit, saya singgah very serious. Sebab tu LGBT ni very serious sekarang. Sebab kita tak Islam daripada awal, lelaki dia suruh watak dia lelaki, dia larang penyerupaan ini, kerana nanti dia akan berlaku penyelewengan pada sikap, pada nilai diri. Tak apa,
Saya nak cerita tentang bangsa ni. Kalau orang lelaki dilarang pakai baju orang perempuan, orang perempuan dilarang pakai baju orang lelaki. Kita duduk-duduk, Ustaz Mat ke, bangkit pagi esok, pakai kain batik, pergi sembahyang subuh. Dilarang. Sebab tu orang tengok, Ustaz Mat pasal apa pakai kain batik bini dia? Contohnya lah, kan? Sebab apa? Pada pandangan orang Perlis, kain batik tu orang perempuan yang pakai. Dilarang. Tapi kalau kita pergi ke masyarakat Jawa, kain batik itu dipakai oleh lelaki. Dan dia tidak dianggap menyerupai perempuan. Jadi hukum pun berbeza. Hukum jadi berbeza. Ni bagi yang pernah tengok duduk luar negara, saya buat satu contoh yang lebih berbeza. Orang, kalau kita tengok menteri kita main, menteri lelaki kita pakai skirt. Dia kata, sudahlah negara ni, habis dah. LGBT lah kita. Tapi di Scotland, lelaki Scotland yang macho, dia pakai kilt. Dia pakai skirt tu. Tuan-tuan pernah tengok skirt Scotland tu? Tuan-tuan tak boleh pergi kata, kalau kita ulama tu, ini perbuatan yang haram, menyerupai perempuan. Tak haram, sebab pakaian itu di sisi masyarakat dia pakaian lelaki. Orang Arab bila dia tengok orang Melayu pakai baju Melayu warna-warni, sampin, dia rasa perempuan. Lelaki dia pakai, Arab ni saya maksud Arab Hijaz, tak kira hak Mesir apa semua ni, Afrika. Ni Arab ni yang Hijaz, yang negara Teluk, mereka pakai putih ataupun satu warna yang nampak kelakian mereka tu. Bila mereka main kat kita, mereka tengok pelik. Dulu saya pergi duduk, masa saya pergi ke Jordan, awal-awal orang Malaysia tak ada. Kami pelajar Malaysia tak ramai. Kami pergi sembahyang subuh pakai kain plekat lah. Orang Arab semua tengok. Dia heran masa tu, dia pun tak pernah tengok kain plekat. Lama-lama dia pun tengok, kami duduk bangga lah. Dia pun tengok, dia pun tak ada kain plekat. Tapi salah satu kawan saya Arab, dia bagi tahu, saya tak tahu sama ada betul ke dia bagi tahu. Dia kata, kami tengok kain ni rasa macam hampa baru saja bersama dengan isteri hampa kemudian main masjid. dia nampak benda lain, pasal benda tu tak sama. Kita faham maksud li ta'arufu, supaya kamu mengenali. Orang Arab, saya selalu sebut hari tu di dalam perjumpaan apa, bila kita pergi ke rumah dia welcome kita, khususnya orang Teluk ni, dia serve kita kopi tu dalam cawan yang kecil tu. Maksud dia welcome kita. Dia memang meraihkan kedatangan kita. Kalau dia tak serve yang tu, macam boleh lah, tapi dia tak raihkan kita sangat. Mesej tu kita faham. Ada bangsa bila dia serve teh, tanda dia raih kita. Dan ada bangsa, kami pergi ke Oman. Orang Oman, dia bagi halwa maskat kita. Tu halwa muskat tu Oman tu. Kita kata halwa maskat, orang Perlis apa kata? Halwa maskat kan? Halwa manisan, muskat tu muskat Oman tu. Dia bagi kita makan yang tu. Tak tahulah di kementerian dia saja ke apa, tapi tengok 2-3 tempat dia serve yang tu. Itu yang kita nak wujudkan di Perlis ni. Apa dia culture kita? Tanda kita welcome orang datang. Ini semua budaya manusia macam mana. Orang belah utara ni, dia mungkin berbeza sedikit dengan sebahagian negeri yang lain. Tanda kalau dia jumpa, tanda dia raih, dia kata, bila nak makan di rumah? Betul tak? Bila nak makan nasi di rumah? Bila nak main rumah? Dia welcome kita, maksudnya dia besar hati. Dia jemput kita pergi ke rumah dia. Ada negeri yang kita jumpa dia, kawan dengan dia sampai 5 tahun, lepas kita pergi negeri dia, dia tak pernah panggil kita pergi rumah dia. Dia ada culture yang berbeza. Ini semua untuk kita belajar kenal mengenal. Saya nak sebut sikit tentang kenal mengenal. Ini asal
mengkayakan manusia tentang ilmu pengetahuan. Dalam kuliah saya sebut untuk orang Melayu ni banyak. Kita ada padi. Sekarang ni kerajaan kita padi benih tak ada. Dia kementerian dia, yang lain. Kita ada padi. Lepas tu kita ada berah. Kemudian tu kita ada apa lagi? Nasi. Kemudian tu kita ada antah. Banyak kita. Tapi orang putih tak ada. Dia semua rice. Rice saja. Padi ke, berah ke, apa lagi? Dia sama pasal dia bukan masyarakat padi. Kita padi lain, kita panggil lain, berah lain, nasi lain. Dan proses itu, pasal kita banyak, kita kaya dengan itu. Itu kita. Antah dia lain, sagi berah pulut lagi kita panggil yang macam-macam. Itu kita punya, sebab kita hidup di kalangan itu. Dia orang tak ada. Paddy field, paddy dia ambil daripada kita punya perkataan. Yang lain rice lah, kan? Arab pun tak ada al-arus berat. Tapi Arab kurma banyak. Dia ada balah, dia ada rutab, dia ada tamar. Kurma tak ada lah, kurma Melayu yang sebut. Tapi kenapa dia banyak? Pasal dia makan benda tu. Saya selalu buat contoh-contoh ni. Orang Melayu tengok zebra tu, dia kata kuda belang. Kuda belang. Saya tanya anak saya, tengok apa? Kuda ke? Arab tak tengok tu kuda. Arab tengok tu kaldai. Dia panggil himaru wahshi. Kaldai liar. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat, binatang tu rupa dia macam kaldai, bukan rupa dia macam kuda. Barangkali oleh kerana kita tak ada kuda belang ni. Kita tak ada zebra ni. Jadi kita tengok daripada jauh, kita panggil kuda. Tapi kalau dekat, kita akan tahu pattern dia semua, dia dekat dengan kaldai. Pengetahuan tentang kaum, lita'arafu, membanyakkan knowledge, membanyakkan pengetahuan kita. Dan membolehkan untuk saya menghormati orang lain. Bahawasanya, dia buat begitu, tanda begitu. Dia tunduk macam tu, tanda dia hormat. Pergi kat Jepun. Orang Jepun, saya pernah jadi tetamu kerajaan Jepun. Berapa minggu pergi duduk di kampung dia lah, apa semua. Dia punya hangguk dia tu, sampai dia telefon, kau tu tak nampak pun dia dah hangguk juga. Kerana dia terlalu biasa. So bila kita faham, li ta'arafu, untuk kamu kenal mengenali. So itu mengkayakan pengetahuan kita. Beautiful Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Dan bagaimana budaya itu terbentuk. Dia banyak sebab. Kadang-kadang banyak tadi faktor dia duduk di kehidupan padi, dia macam padi. Dia kehidupan kurma, dia cara kurma. Orang-orang yang hidup, cuba tengok siapa orang Kuala Perlis di sini. Orang Kuala Perlis bahasa depa kadang-kadang macam lanjut sikit. Mungkin sama dengan angin yang duk mai tu kot. Orang-orang padang pasir Badui ada keras dia. Orang-orang bandar ada bahasa. Nabi SAW, kalau sekiranya orang sahabat kata kami suka, kalau sekiranya datang orang Badui kepada dia. Kalau Badui mai, Badui tanya soalan-soalan, kalau kita kata korang soalan bodoh sikit, Nabi ra'i, Nabi jawab. Kalau sahabat yang di bandar educated tanya, Nabi kritik. Nabi kritik. Badui datang, dia macam selalu riwayat hadis yang selalu kita baca, Nabi dengar dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad, jangan kau rahmat sesiapa melainkan kami berdua saja. Tengok dah, Nabi kata laqad tahajjarta wasi'an, engkau sesungguhnya engkau telah menyempitkan yang luas. Biarlah Allah rahmat semua. Dia bangkit, dia pergi kencing dalam masjid. Sahabat bangkit, nak marah lah kat dia kencing dalam masjid. Nabi kata, innakum bu'istum muyassirina wala tub'atsuna mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan, bukan untuk memayahkan. Nabi kata, curah je air itu. Kemudian Nabi panggil dia, ni masjid, bukan untuk itu.
untuk zikrullah, salat. Nabi bagi tahu dia. Dia suka dengan Nabi beritahu. Pasal apa Nabi, kalau sahabat lah yang bandar kencing, tentu kena marah. Sebab mengenali latar. Saya buat tesis saya dalam Sababul Urud, kaji tentang bagaimana khitab Nabi, bagaimana ungkapan Nabi meraihkan the addressee, the dimension of addressee. Dalam bahasa Arab kata al-bu'dul mukhatabi. Maksud Nabi bila dia bercakap, dia tengok orang yang cakap di depan dia tu siapa. Kalau orang tu datangnya orang, kadang-kadang 10 orang datang, Rasulullah bagi nasihat kat saya, Nabi bagi nasihat yang berbeza-beza. Ada orang mari, Nabi kata la taghdab. Dia nasihat saya Rasulullah, la taghdab. Dia nasihat, la taghdab. Wahai Rasulullah bagi nasihat kat saya, Nabi kata jangan marah. Dia tak bagilah nasihat, jangan marah. Para ulama hadis kata, kerana Nabi tahu dia itu memang kekibaran, memang kaki marah. Ada orang mari, Nabi bagi tahu suruh buat baik dengan kedua ibu bapa dia. Lain orang tanya, bukan kerana Nabi tak konsisten, tetapi kerana Nabi meraihkan apa yang ada di hadapan dia, iaitu audience atau addressee orang yang ada di hadapannya. Untuk apa perpaduan? Baru saya nak jawab soalan ni. Untuk apa perpaduan? Pertama, kita semua hidup, ada family, ada anak-anak, ada masyarakat di sekeliling kita. Perpaduan maksud apa? Supaya kita dapat hidup harmoni, kita dapat bergaul antara satu sama lain, tak berlaku konflik. Ada orang dia Islam tak pernah kata supaya kita selaraskan manusia. Islam tak pernah kata. Idea nak selaraskan manusia ialah idea yang orang yang punya idea yang singkat dan mempunyai pengetahuan yang dangkal dan tidak memahami kemanusiaan. Agama tak pernah menyeru supaya kita sama. Sebab itu dulu ada idea raya bersama. Ini semua idea yang gagal. Raya ada nilai agama. Orang Islam dia raya Islam, orang Hindu dia raya Hindu dia, orang Buddha dia raya Buddha dia. Tidak masuk campur. Keamanan perpaduan manusia tak ada kaitan dengan hal-hal itu. Apa yang kita perlu dalam sebuah negara? Dua perkara. Pertama, kita jangan bergaduh, bertumpah darah yang menyebabkan sebuah negara kacau bilau. Yang kedua, perpaduan diperlukan supaya dengan perpaduan yang baik manusia dapat kerjasama, maka banyak benda boleh dibuat secara bersama. Itu saja. Tak payah kita buat satu tuntutan yang lebih supaya orang Melayu pun boleh bubuh tandir macam orang Hindu ke, orang Hindu pun kena pakai baju Melayu, kena pakai kopiah ke. Agama tak ada tuntut macam tu. Ekstremis siapa yang mencadangkan hal seperti itu, dan tidak berpijak pada realiti siapa yang mencadangkan hal seperti itu. Manusia ada budaya dia, manusia ada agama dia. Cuma kita hormat orang lain dan dia menghormati kita. Kita jangan bergaduh, dan ada sempadan-sempadan do and don'ts. Dalam Islam ada benda yang Islam boleh buat. Budaya tak apa dalam Islam. Nabi orang hadiah baju jubah Yaman pakai. Orang hadiah jubbatu Rumiyah dalam hadis. Jubah Rom Kristian kalau ikut-ikut majoriti. Tapi jubah itu pakaian. Nabi pakai. Sahabat kata kami tengok Nabi nak pakai, sempit tangan. Jadi Nabi, jubah tu yang dihadiah pada tangan, jubah tu sempit. Dia kata. Orang kata, ya Rasulullah, innal muluk la yaqra'una kitab. Wahai Rasulullah, raja-raja tak baca surat illa an yakuna makhtuma, melainkan surat itu dicop. Kerana kebiasaan budak pentadbiran besar Rom, Parsi, negara-negara besar ni, dia cop di atas surat tu yang dihantar. Nabi bila nak hantar surat, Nabi pun cop juga. Walaupun itu pengamalan mereka. Kata Anas, ka'anni ara bayatu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku masih nampak putihnya cop perak yang ada di tangan Nabi tu. Masa terbayang, kata Anas, tulis Muhammad Rasulullah, yang Nabi cop surat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksud Nabi soal budaya, pakaian yang benda tak bercanggah dengan agama, Nabi boleh terima, tolak ansur. Tapi tak ada. Agama tak sama. Agama tak sama. Tak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum lain dalam sudut, siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Kalau saya menyerupai orang Cina, saya di kalangan orang Cina, it's okay. Bangsa Allah yang cipta. Tak ada kata bangsa ni lebih mulia pada bangsa ni. Kalau saya menyerupai orang Arab, orang kata hang macam orang Arab, it's okay. Bangsa Allah yang cipta. Tapi kalau saya menyerupai agama lain, saya menjadi pengikut agama itu tak boleh dalam Islam. Kita tak boleh menyerupai agama lain, dan kita tak boleh suruh penganut agama lain menyerupai agama kita. Fair and square. Habis macam mana perpaduan? Has nothing to do dengan perpaduan. Perpaduan saya respect. Saya beritahu saya nak solat, you tunggu. Dia bagi masa pada saya. Bila dia nak melakukan ibadat dia lakukan. Dia tak ada campur dengan saya. Saya tak kacau tempat ibadat dia tak kacau tempat ibadat saya. Itu saja manusia perlukan. Lately ataupun seketika terlalu banyak falsafah sehingga nak buat raya bersama, hapuskan itu bersama, sehingga mereka gagal membedakan antara agama dan budaya. Dan ini mungkin Kementerian Perpaduan mungkin akan boleh lihat sudut-sudut ini. Ada batas agama, ada batas budaya. Budaya lebih luas, agama terbatas. Terima kasih. Okey, nama pun bicara bersama mufti. Jadi panjang, lebar dan lengkap. Jadi oleh kerana Datuk dah bangun, saya tak boleh bangun lah. Pasal kalau moderator bangun, majlis bersurai lah. Kan? Okey, saya juga alu-alukan sahabat saya mau perasan. Saya duduk depan ni, saya tak nampak muka tuan-tuan sebab cahaya yang sangat bersinar. Adun Tambun Tulang, YB Zikri, selamat datang bersama dengan kita pada malam ini. Okey, kalau sebelum saya nak tanya, saya ada soalan lah, tapi oleh kerana kita nak bagi ruang, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini nak memberikan pandangan ke, atau dia nak bertanya kepada sahibus samahah, mufti? Saya nak bagi ruang lah, kerana Datuk dah bagi lampu hijau, kan? Bukan lampu kuning, lampu hijau dah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya, boleh bangun dan bertanya. Kita bagi ruang. Kalau tak ada respon, barulah saya akan tanya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tanya, meringankan sikitlah kerja saya, kan? Ada tak di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang nak bertanya? Bukan senang nak dapat ruang bertanya secara langsung, secara sedar dan jaga, dengan yang berbahagia sahibus samahah Datuk. Ada tak? Daripada wanita ke lelaki? Ada wakil. Masya Allah, selalu wanita mendahului. Kita ada sediakan mikrofon, 2 mikrofon. Ini mic depan ni. Okey, silakan puan. Assalamualaikum. Saya nak tanya kan, kalau kata kita Muslim nak bagi zakat kat orang non Muslim, boleh tak? Zakat. Zakat. Bagi zakat. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Ni satu soalan. Muslim boleh bagi zakat kepada non-Muslim ataupun tak? Okey, saya nak bagi faham macam mana kita laksanakan sistem zakat kita dulu. Zakat ini yang ada di tangan kita, kewajipan kita, satu, orang awam ni mungkin yang dia tiap-tiap tahun terlibat, dia panggil zakat peterah lah. Hak tu hak bulan Ramadan sebelum raya kita duk bayar. Itu satu zakat yang setiap orang, anak kecil kita, semua kita bayar zakat tu. Satu lagi lah zakat harta kita. Kita mungkin ada harta emas, ada apa, kita ada kebun, kita ada barang galian, kita ada banyak-banyak hal-hal harta-harta ni, perniagaan yang kena zakat. Yang ni mungkin banyak sikit.
Zakat-zakat harta dan khususnya kita akan bayar kepada siapa? Kepada amil. Amil ni kepada pihak penguasa. Pihak yang the collector. Pihak yang collect ataupun menghimpunkan zakat ni. Wal amilina 'alaiha, kata Quran kata. Yang amilina 'alaiha, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amilin inilah orang yang ambil zakat ni. Dalam konteks negeri Perlis ni, Maib Shah dia ambil zakat. Zakat yang ada di tangan Maib ni, Maib ada tak bagi kepada non-Muslim? Ada beberapa pandangan para ulama dalam hal ni. Pandangan yang pertama yang mungkin biasa orang awam semua dengar, kerana pandangan itu dipegang dalam mazhab Syafi'i, iaitu zakat ada kaitan dengan agama, sangat kaitan dengan agama. Maka dia tak diberi kepada orang yang tak beriman dengan agama ni. Dah tak diberi kepada non-Muslim. Itu satu pendapat. Tapi di Perlis ni, kita pakai pendapat yang lain. Pendapat ni dikeluarkan oleh banyak mazhab-mazhab yang lain, iaitu diberi kepada non-Muslim. Ada beberapa kategori yang boleh diberi kepada non-Muslim. Khususnya al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang cenderung hatinya, jantung hatinya kepada agama. Cenderung jantung hati pada agama ada beberapa peringkat. Yang pertama, dia dah menganut baru masuk Islam. Hak tu kita panggil mu'allaf lah. Kita orang Melayu ni sampai 20 tahun pun nak panggil mu'allaf lagi. Tak ada lah, cenderung hati ni maksud dia baru masuk Islam. Yang kedua, yang termasuk dalam mu'allaf ni, ialah orang yang teringin nak masuk Islam, tak masuk lagi. Mu'allaf juga. Siapa yang baca kitab Fiqhuz Zakat, Fiqh Zakat, Dr. Yusuf Al-Qardawi tu, ada terjemah pun dalam bahasa Melayu. Bagi yang tak boleh baca Arab, dia senaraikan berapa banyak yang dia katakan mu'allaf ni. Satu juga termasuk orang yang dia tu tak kata nak pada Islam, tapi kalau kita bagi kat dia, boleh jadi dia suka dengan Islam. Ini semua mu'allaf. Saya buat contoh lah. Maib kata pergi ke hospital. Maib bagi zakat kepada makcik yang duduk di katil ni, sakit. Sebelah katil tu bukan Islam. Dia tengok, oh ni orang agama punya datang, bagi kat katil sebelah susah. Lepas tu katil yang satu lagi Muslim, skip katil dia, pergi bagi kat Muslim lah sana. Dia pun heran pasal apa tak bagi. Dia kata ini zakat, ini you bukan Islam, tak boleh dapat. Apa perasaan dia? Dia kata, oh, Islam oh, kita dia tak mau. Tapi kalau kita bagi pada dia, dia kata ini Islam banyak baik ah. Dia punya duit itu zakat lah, dia bagi sama orang dia, kita pun dia bagi. Mungkin dia akan sangka baik dengan Islam. Ini jadi dakwah pada dia. Itu menjinakkan hati dia, memberikan nilai positif pada dia. Dalam fatwa negeri Perlis, kita kata zakat boleh diberikan kepada non-Muslim jika itu akan memberikan nilai positif kepada mereka. Dan siapa yang tentukan? Bukan hak pemberi bawah ni, pihak pengurusan yang tentukan. Dulu bila kita keluar benda ni, ada orang hantar mic saya, habislah zakat negeri Perlis, orang Islam ramai lagi miskin, nak bagi ke orang lain. Adalah satu dua orang yang tak tahu dia telan Panadol banyak ke apa. Jadi dia ada pengurusan. Sebab tu bila kita bagi dalam majlis, kadang-kadang tuan-tuan akan tengok di negeri Perlis ni, ini negeri perpaduan. Di negeri Perlis ni tengok ada juga bukan Muslim yang ambil zakat. Kita mengharapkan dia akan bersangka baik dengan Islam. Kalau kita dengar cerita ada orang Islam dibantu oleh gereja, kita duk bising tengok gereja duk tolong orang. Tapi bila kita nak bantu dengan duit zakat, orang kita juga bising, buat apa nak bagi zakat kat mereka. Kita ni serba tak kena. Orang bantu kita, kita takut orang kita terpengaruh dengan orang agama lain. Kita nak bantu orang agama lain, tak boleh pula.
So kita serba tak kena. So kita progresif dalam hal ni. Perlis saja ke pandangan ni? Tak. Ini pandangan kebanyakan ulama memilih pandangan yang ini. Iaitu bagi membolehkan non-Muslim dapat. Sebahagian para ulama lebih luas, mereka menyatakan fakir miskin itu, kalau orang bukan Islam itu pun miskin, boleh diberi, tapi dengan pengurusan wang zakat yang diuruskan oleh pihak penguasa. Dia tahulah kadar yang dia nak bagi banyak mana. So di perleh ni kita bagi, tapi kita bagi di bawah mu'allaf tadi. Mu'allaf tu bukan hak masuk Islam saja, hak belum masuk Islam, hak kemungkinan kalau bagi dia suka pada Islam, hak tak apa suka pada Islam, kalau bagi dia jadi suka pada Islam, masuk belakang. Untuk bahagian supaya mereka dapat habuan ini. Jadi kalau kita anak dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam, kita bagi duit kat mak dia, kat anak dia yang masuk Islam, kat mak dia pun kita bagi. Mak dia kata Islam banyak baik, oh anak saya masuk Islam, saya bukan dia saja, saya pun dia bagi. Mudah-mudahan bukan kita nak paksa dia masuk Islam. Islam la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama, tapi kita nak dia positif dengan kita. Kalaupun mungkin dia tak masuk Islam, dia tak sangka buruk dengan kita. Itu penting. Itu penting. Perpaduan suami isteri kahwin. Kahwin tak boleh paksa. You kena cinta kat saya, you tahu. Kita tak boleh paksa orang cinta kita. Tapi perbuatan, sikap boleh menimbulkan cinta. Agama melihat sudut itu. Bukan agama merasuah orang, tapi ia menimbulkan sayang dan cinta. Karena duit itu adalah duit yang diperuntukkan untuk membangunkan agama, itu sebahagian daripada membangunkan agama. Jadi soalan dia boleh tak bagi? Boleh bagi di bawah peruntukan tadi. Bolehkah? Okey, terima kasih. Kalau ada lagi? Terus kepada soalan yang bagus. Walaupun puan kita bertanya tentang zakat tadi ni, tapi zakat yang ada implikasi kepada hubungan kaum dan juga hubungan antara manusia. Jadi sangat relevan soalan tersebut dan agak kontroversi lah. Sebab ni sebelum ni kita selalu dimomokkan. Betul tak betul itu isu lain. Tapi kita kerap kali dengar gereja bagi bantuan kepada Muslim, dan banyak juga persatuan-persatuan yang non-Muslim, bila berlaku musibah, banjir dan sebagainya, mereka bagi bantuan. Ini yang selalu kita dengar. Tapi mungkin juga kita jarang dengar tentang bantuan zakat yang diberikan oleh majlis agama kepada orang bukan Islam, tanpa ada paksaan untuk dia masuk Islam. Satu lagi saya nak tambah. Sebab itu tuan-tuan akan tengok di Perlis ni, apabila Maib pergi bagi bantuan makanan masa banjir tu, kita duit tu duit zakat, kita tak bezakan nasi yang kita bagi tu, you Islam tak Islam, you bukan Islam tak boleh ambil ini punya nasi zakat, tak ada. Kita bagi semua. Kita bagi semua. Ini adalah kemanusiaan, nilai yang mustahil agama ni datang dia menepikan nilai-nilai ini. Ya, sila. Ada tu. Baik, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Sufi bin Muslim. Saya daripada Muzium Kota Kaya. Soalan saya, pada satu ketika, ini sedikit penceritaan lah. Pada satu ketika dahulu, saya ni mendapat pengajian di sebuah universiti dekat Borneo. Saya tak boleh sebutlah nama universiti saya dekat mana. Pada satu hari tu, saya teringin nak pergi majlis Merry Christmas. Kalau orang duduk dekat belah-belah Borneo ni, dia punya konsep nak tahu, orang boleh kata kita nak tahu budaya Christmas tu lagu mana. Pasal saya duduk Perlis, duduk kampung je. Bila saya pergi keluar, jadi kejutan budaya kepada pelajar-pelajar kita hak baru-baru nak keluar ni. Jadi adakah salah sekiranya saya ni benda ni saya dah pergi. Saya pergi dah. Saya pergi majlis Kristian. Saya pergi sebab saya bagi tahu dekat mak saya dulu. Mak, cik nak pergi majlis Kristian malam ni. Cik nak pergi saja, cik tak minta pun.
cik nak pergi tengok lagu mana sebenarnya. Tapi saya sayang agama saya sebab saya nak memperbetulkan persepsi antara Islam dengan Kristian. Sebab masa saya belajar dekat universiti dulu, kita belajar hubungan etnik. Kita perlu memahami agama Kristian, kita perlu memahami agama Islam kita juga. Meskipun sampai era Kristian dengan Islam ni dia berlaku sampai ke Pasar Terapung. Saya nak buka lagu Jingle Bell pun tak boleh. Contohnya lah. Jadi bila saya duk berniaga ni, sebab saya nak tahu konsep dia sebenarnya apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak betul saya ni nak belajar. Habaq tu terang. Okey, terima kasih. Saya nak jawab terus lah, Ustaz Mat. Pertama ialah ada beberapa perkara di dalam kehidupan kita. Satu bahagian dalam hidup kita ini ialah kepercayaan. Apa yang kita percaya. Kepercayaan itulah yang dinamakan dengan akidah. Kalau kita percaya kepada ajaran Islam sebagai the only truth religion, satu-satunya agama yang benar, itulah akidah kita. Kepercayaan ini kadang-kadang mungkin tak sama dengan satu orang dia sebut lain, dia percaya lain. Tak mustahil di akhirat kelak. Orang yang kita tengok di dunia ni macam beriman, di sisi Tuhan tak beriman kerana dia tak percaya. Tapi oleh kerana semua orang buat, dia buat jugalah. Kepercayaan. Mungkin juga ada orang yang kita lihat, dia agama lain. Orang sangka. Tapi oleh kerana dia tertekan, dia menganut Islam secara diam. Itu ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Mungkin di sisi orang sangka dia agama lain, di sisi Allah dia Muslim. Sebab dia tak dapat zahirkan. Mungkin ramai orang mungkin di negara-negara yang minoriti, yang tak ada peluang, dia hanya tengok di internet ke apa, dia faham Islam, dia Islam seorang-seorang dia. Saya pernah ada dulu ketika saya pernah duduk di Wales, di Lampeter, saya dipahamkan di situ ada satu orang dulu dia pernah serve sebagai army di tanah Melayu ni, orang putih lah. Orang dua sangka dia Kristian, tapi masa dia nak mati, dia telah wasiatkan supaya dia ditanam di perkuburan Islam. Mungkin dia duduk seorang-seorang, dia Islam, tapi dia malas kot nak pergi bergaduh dengan orang kampung dia. Dia Islam. Di sisi Allah, Allah lebih tahu. Itu maksudnya kepercayaan. Kepercayaan menentukan akidah seseorang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita, siapa yang lafaz dengan kufur, dia kufur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan jantung hatinya tenang di dalam iman. Maksudnya orang dia walaupun dia cakap benda kufur, kalau awak tak kata Tuhan awak adalah berhala ni, saya bunuh. Ya, inilah Tuhan saya. Dia terpaksa kata, dia dianggap beriman selagi mana jantung hati dia benar. Kerana dia kata terpaksa. Saya nak cerita, iman sesuatu yang ada, i'tiqad, what you believe. Satu bahagian lagi dalam hidup ni ialah perbuatan kita. Perbuatan ini refleks, sebahagian besarnya refleks pada iman kita. Apa yang saya percaya, itu yang saya buat. Apa yang saya percaya, itu yang saya buat. Cumanya, kadang-kadang boleh berlaku macam tadi, apa yang saya buat, bukan yang saya percaya. Sebab keadaan terpaksa, orang paksa saya, ada kepentingan tentu. Saya buat satu contoh. Boleh, panjang sikit saya buat. Kalau kita berpakat dengan kufar, menentang Islam, kita keluar agama. Tapi pada zaman Nabi, ketika Nabi nak membuka kota Mekah, ada satu orang sahabat. Sahabat ni punya bagus, dia pernah terlibat dalam peperangan Badar. Maksud serve dia hebat, servis dia hebat. Dia telah tulis satu surat kepada orang musyrikin Mekah. Dia kata, aku melihat Muhammad sedang menyiapkan satu pasukan. Aku rasa dia bermaksud Mekah. Surat ini pergi, dia serah pada satu orang perempuan
perempuan ni bawa nak pi bagi kat orang Mekah daripada Madinah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi suruh Az-Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah dan juga Ali bin Abi Talib untuk pi cari perempuan ni. Nabi dapat wahyu sampai ke Raudatul Khakh, satu tempat. Ali kata, awak mari surat. Dia kata tak ada surat. Tapi Ali kata, awak keluar. Sama ada kau keluarkan surat itu au la ujarridannaki. Kau keluarkan surat itu ataupun aku bogilkan kau. Kerana aku percaya Nabi kata ada, mesti ada. Akhirnya perempuan ni tengok bersungguh, dia keluarkan surat ni. Surat itu daripada satu orang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni sahabat Nabi. Dia tulis surat bagi tahu kat musuh. Nabi panggil dia. Umar kata, da'ni adriba unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah. Biar aku panggal leher munafik ini wahai Rasulullah. Nabi panggil Hatib tu. Nabi kata, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'at. Pasal apa hang buat macam tu? Dia kata, wahai Rasulullah, sejak aku beriman, aku tidak pernah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Aku tak pernah khianat Allah dan Rasulnya. Aku tak pernah kufur kepada Allah dan Rasul. Cumanya aku percaya kalau Allah kehendaki, apa yang kau akan lakukan, dia akan tetap berlaku. Aku ada keluarga di Mekah. Setiap sahabatmu wahai Rasulullah, mereka ada pelindung mereka di Mekah. Aku orang luar yang datang ke Mekah, kalau berlaku peperangan, tak ada siapa akan lindungi keluarga aku. Aku berharap dengan surat ni, orang Mekah akan tolong lindung keluarga aku. Maksudnya dia ada kepentingan. Salah lah, berdosa besar lah buat macam tu kan. Mendahului kepentingan. Tapi Nabi tak kata dia kafir. Nabi kata, sadaqta ya Hatib. Ya, memanglah betul ya, kau memang tak ada siapa sana. Umar kata, ya Rasulullah, aku penggal leher dia. Dah ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Ama tadri fala'anallah qad ghafara li ahli al-badr. Tidakkah kau tahu wahai Umar, mungkin Allah telah ampun ahli Badar. Dan Allah telah menyatakan, ya ahli Badr, if'al ma syi'tum, if'alu ma syi'tum, qad ghafartu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Wahai ahli Badar, kamu buatlah apa, Allah ampun kamu. Tapi dia tak dihukum kufur. Sebab apa? Perbuatan salah, tapi hati masih beriman, jantung beriman. Di dalam hubungan kita dengan kufur, kalau kita buat satu benda disertai dengan diri kita pergi kepada perayaan Kristian atau perayaan agama lain dan kita mengiyakan benda tu, kata bagus benda ni, mungkin juga betul juga depa doa mustajab ke apa, kufur kita, keluar pada agama. Sama ada kita sebut dengan mulut, kita tak sebut, orang nampak, orang tak nampak, kita keluar pada agama. Pasal itu kepercayaan. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita pergi, kita tak percaya, tapi kita pergi kena kepentingan lain, ada beberapa keadaan. Boleh follow saya ni? Pertama, kalau kita pergi kerana kita memang ada tugasan, ada perayaan agama lain, duk beraya agama dia, semua bawa berhala dia, pihak kementerian hantar kita sebagai, ataupun pihak kerajaan hantar kita sebagai anggota keselamatan, polis contohnya, takut berlaku rusuhan ke, berlaku apa, kita bukan pergi nak membesarkan agama orang lain, kita pergi nak mengawal keselamatan. Boleh tak? Boleh lah, tak ada kaitan. Cuma pihak kerajaan ni kita cadang untuk mengelakkan benda tu, kalau boleh biar pergi yang bagi yang sama agama lah. Tapi kalau kita ditugas ataupun ada orang sakit, jatuh ke, kita doktor yang dipanggil untuk merawat dia, kita boleh, kita tak ada kaitan dengan benda tu, cuma kita pergi ke situ di atas urusan yang lain. Nampak macam kita pergi. Tapi kalau kita saja-saja pi, tak percaya tapi saja pi,
Saya nak bagi fahamnya, kita tak percaya kepada salib Kristian, tapi saja gantung cross jalan bagi member semua tengok. Yang ini hukumnya haram kerana tasyabuh tadi, menyamai agama lain. Saya cakap agama, perayaan agama. Kalau dia setakat kenduri makan, bukan agama, yang tak ada elemen penyembahan selain pada Tuhan. Kalau kita hanya pergi, kita tak percaya, macam kita pakai baju padri, kita tak percaya, saja nak bagi member kampung tengok. Contohnya, haram perbuatan itu pada majoriti ulama, sebagainya kata keluar agama, tapi pada majoriti ulama kerana kita menyerupai amalan kufur. Walaupun kita tak kufur lagi. Kerana itu pertama, seolah-olah macam kita okey dengan benda tu. Kalau tidak, kita takkan buat kalau benda tak okey. Walaupun kita tak suka. Kedua, kita memberikan mesej yang salah orang lain tentang diri kita. Sedangkan agama melarang kita meletakkan diri kita pada sangkaan salah orang lain. Tapi kalau kita pergi, kita student nak buat kajian, kita polis nak buat laporan, kita nak pergi dengar argument dia, nak study dia, tanpa menyebabkan seolah-olah benda yang salah itu diraikan lagi. Untuk tujuan-tujuan itu dibenarkan dengan kadarnya. Saya bukan pergi nak meraihkan, saya tak raih, saya nak tengok dia buat apa. Untuk saya study, saya comparative study, mengkaji perbandingan agama umpamanya. Boleh untuk tujuan itu. Tapi hendaklah mengelakkan seakan-akan orang sangka, hang pun pi raya sekali. Islam terlalu rigid ke? Tak. Islam pun tak suruh orang lain kalau semayang raya, hampa pun main sekali. Islam tak suruh. Ia tak ada kaitan kerana kita bencikan dia, tidak ada kaitan kerana kita membuzur dengan dia, tak ada. Kerana ia soal kepercayaan dan amalan. Saya tak buat apa yang benda yang saya bercanggah dengan kepercayaan saya. Itu bukan bererti kita nak pergi bakar gereja dia. Itu bukan bererti kita nak robohkan kuil dia. Itu bukan bererti kita nak halang dia menyembah Tuhan dia. Tak. Hanya limit untuk diri kita. So saya rakan-rakan non-Muslim, kalau menyaksikan rakaman mereka juga sebagian selalu ikut. Ini has nothing to do dengan permusuhan ke apa. Ini soal satu orang dia limit. Saya tak masuk, tak pergi masuk rumah tangga orang. Kerana itu limitation saya. Dia tak masuk rumah tangga saya. Bukan berarti saya benci isteri dia atau saya benci anak dia. Dan kita kadang-kadang kalau hang tak boleh pi ucapkan Merry Christmas sekali, pergi goyang loceng sekali dengan dia, yang tu tanda kita tak berpadu. Ini akal yang sempit dalam takrif perpaduan. Itu bukan perpaduan. Cuma tadi dalam konteks tadi nak study. What for? Agama menghormati hak dia. You have your rights. Saya ada right saya. Tapi limitation saya yang ini. Saya tak cross saya punya. Yang you pun tak disuruh untuk mari. You marilah bila kita baca Quran majlis, you kena hadir juga. Tak. Kita tak boleh wajibkan dia. Amalan agama kita tak wajibkan dia. Boleh tak kita hormat benda yang common bersama? Boleh. Nabi SAW ketika duduk, Nabi bangun kerana ada jenazah lalu. Mereka kata, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaisat nafsan, takkah dia punya nyawa? So ini nilai yang lain. Kemanusiaan nilai yang lain. Mak kita bukan Muslim, kita Muslim, kita balik, dia panggil kita nak jamu ramai-ramai anak-anak dia, kita pergi. Di majlis makan tu, mak dia doa dengan agama dia, kita tak doa. Tapi kita kata jangan doa, saya ada. Tak, itu dia punya hak di dalam majlis dia. Saya hadir bukan kerana nak doa ni, saya hadir kerana dia mak saya. So agama ada ruang-ruang yang seperti itu. Cuma dia tak nak kita percaya dan mengamalkan ritual amalan agama orang lain. Jelas kan? Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah, dengan berakhirnya soalan tadi, maka sampailah kepada penghujung
bicara bersama mufti yang kita bawakan secara live langsung pada malam ini. Dan saya tadi dalam melihat kepada 2 channel yang bawa secara langsung ini mencecah ribuan tontonan. Daripada 2 channel yang tuan-tuan tengok kamera-kamera yang ada ni, TV1, TV2, TV3, TV10 dan sebagainya ni, mencecah ribuan yang bersama secara langsung pada malam ini. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang memberikan respon yang sangat baik, peluang yang diberikan oleh Sahibus Samahah di atas ulasan-ulasan yang kalau tuan-tuan tengok rentaknya luas, ada longgar, tetapi dalam mempertahankan prinsip akidah yang jelas. Jadi alhamdulillah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan balik kepada pengurusi majlis.